Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, cikgu harap semuanya sihat dan baik-baik sahaja. Okey, baiklah hari ini kita nak belajar apa? Okey, kita nak belajar Komsas. Okey, kita nak kupas novel hari ini. Novel apa? Novel Meniti Impian. Okey, cikgu harap kamu sudah membaca novel ini. Okey, baiklah, kita lihat dulu apa objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Untuk objektif, menyatakan aspek Komsas dengan betul. Kemudian kriteria kejayaan. Yang pertama, menyatakan tema dan persoalan novel. Yang kedua, menerangkan watak dan perwatakan novel. Dan yang ketiga, menghuraikan plot novel dan teknik plot. Okey, jadi untuk hari ini, cikgu tak kupaskan semua, tapi kita tengok 3 sahaja di sini ya. Okey, kita lihat dulu tema dan persoalan. Okey, apa tema novel ini? Temanya ialah tentang kegigihan remaja mengejar cita-cita. Okey, yang warna biru cikgu tulis sini adalah contoh yang menunjukkan kegigihan. Okey, yang pertama, Zaha bercita-cita membuka bengkel perabotnya sendiri dan menjadi usahawan perabot. Okey, kemudian yang kedua, Zaha menjalani latihan praktikal di kilang dengan tekun sehingga mendapat pujian daripada Encik Manaf dan ditawarkan bekerja di kilang Usaha Bersatu Sendirian Berhad. Okay, kemudian Zaha membuat almari 2 pintu dengan bersungguh-sungguh sehingga memperoleh pangkat 1 dalam peperiksaan peringkat pertengahan. Okay, kemudian Zaha sering membantu Pak Yusof di bengkel perabot untuk mengasah kemahirannya dalam bidang pembuatan perabot. Okay, kemudian Zaha mengelakkan diri daripada bertembung dengan Suhaili ketika latihan praktikal supaya kenangan lama tidak menjejaskan tumpuan Zaha terhadap pekerjaannya di kilang. Okey, ini adalah contoh yang menunjukkan kegigihan. Okey, persoalan yang terdapat dalam novel ini. Okey, yang pertama, ketabahan menghadapi cabaran. Okey, yang kedua, tanggungjawab anak terhadap keluarga. Yang ketiga, kepentingan menuntut ilmu. Yang keempat, keazaman yang tinggi. Yang kelima, kegigihan tonggak kejayaan. Yang keenam, amalan berjimat cermat. Yang ketujuh, semangat kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Kemudian yang ke-8, bijak memanfaatkan masa. Yang ke-9, sikap berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Dan yang ke-10, sikap suka memandang rendah terhadap orang lain. Okey, apa watak dan perwatakan yang ada dalam novel ini? Okey, kat sini cikgu dah tuliskan watak-watak yang ada dalam novel. Okey, watak utama ialah Zaha yang huruf besar tu ya. Okey, Zaha ialah watak utama. Selebihnya itu ialah watak sampingan. Okey, sampingan yang kita boleh nampak kerap ada dalam novel Meniti Impian. Okey, itu Pak Yusof, Suhaili, Norimi dan Razali. Okey, mari kita lihat perwatakan mereka. Okey, untuk perwatakan Zaha seorang yang ringan tulang, selalu membantu Pak Yusof. Okey, kemudian seorang anak yang menyayangi ibunya. Okey, kemudian seorang yang tabah menghadapi cabaran, seorang yang berjimat cermat. Okey, maknanya dia tidaklah membazir, maknanya duit yang didapat dia tidak buang-buang macam tu lah. Maknanya dia menggunakan wang imbuhan yang diterima tu dengan berhemah. Okey, belanja secara berhemah. Okey, bukan membazir. Okey, kemudian seorang yang berbudi bahasa, dan seorang yang gigih menuntut ilmu. Okey, kita lihat pula perwatakan Pak Yusof. Okey, Pak Yusof seorang yang gigih berusaha menyara keluarga. Okey, sebabnya Pak Yusof ni mengambil upah, membuat perabot di bengkelnya yang serba kekurangan untuk apa? Menyara keluarga dia. Okey, seorang yang prihatin, dengan anak buah dia itulah. Okey, itu siapa? Zaha. Okey, kemudian seorang yang bertanggungjawab. Okey, kemudian seorang yang meminati seni pertukangan, seorang yang pemurah, dan seorang yang baik hati. Okey, kemudian kita lihat pula perwatakan Suhaili. Okey, Suhaili seorang gadis yang cantik. Okey, kemudian seorang yang bijak memberikan pendapat.
Okey, tapi Suhaili ni seorang yang ego. Okey, Suhaili juga seorang yang berfikiran negatif. Okey, kenapa dikatakan berfikiran negatif? Okey, sebab dia pandang rendah kepada pelajar lulusan IKM ni. Okey, dia fikir pelajar lulusan IKM ni, Institut Kemahiran ni tak akan ke mana. Maksudnya tak ada masa depan. Okey, salah dia punya pemikiran ya. Okey. Kemudian seorang pekerja yang kurang baik prestasi kerjanya. Okey, sebab semasa dia bekerja di kilang elektronik, prestasi dia kurang baik. Kenapa kurang baik? Sebab dia putus cinta tu jadi macam tu. Kemudian seorang yang jujur mengakui kesilapan. Kita lihat pula perwatakan Norimi. Okay, Norimi seorang deklamator puisi yang baik. Okay, Norimi dia suka baca sajak. Okay, lepas tu suka baca puisi lah. Okay, dan persembahan dia ni memang menarik perhatian penonton. Okay, kemudian seorang pelajar yang bijak. Okay, seorang yang merendah diri. Sebab apa? Okay, walaupun dia mengikuti kursus arkitek namun dia tetap merendah diri. Okay, kemudian seorang yang bijak berfalsafah, seorang yang bertimbang rasa. Okay, maknanya bila kata bertimbang rasa ni nak pulang ke kampung, dia tak nak susahkan ayah dia. Okay, maknanya dia balik sendirilah. Okay, kemudian seorang yang setia kawan. Okay, sentiasa memberikan semangat kepada Zaha, memberi kata-kata motivasi. Okey, kita lihat pula perwatakan Razali. Okey, siapakah Razali ini? Okey, Razali ini kawan serumah Zaha lah, yang Zaha menumpang di rumah dia. Okey, seorang yang mudah mesra. Okey, kemudian seorang yang baik hati. Okey, sebab apa? Razali mengajak Zaha tinggal bersama-samanya apabila mengetahui Zaha tiada tempat tinggal. Okay, kemudian seorang yang rajin, okay. Kemudian seorang yang berhati-hati dalam percakapan, sentiasa cakap baik-baik, tak ada nak lukakan hati orang lain. Okay, kemudian seorang yang mengutamakan kesihatan sebab dia suka berjoging, jaga kesihatan dia. Dan seorang yang bertanggungjawab. Okay, kita lihat pula plot novel. Okey, plot permulaan. Okey, plot permulaan. Okey, Zaha meminati bidang pertukangan, sudah setahun lebih bekerja dengan pak cik dia, Pak Yusof, membuat perabot di bengkel pak ciknya itu. Okey, kemudian Zaha dia mohon kursus di IKM dan dia sangat berharap dapat memasuki institusi tersebut. Sebab dia gagal memasuki tingkatan 6. Lepas tu dia mohon banyak kali menghadiri temu duga tapi masih belum beroleh pekerjaan. Tu sebabnya dia nak sambung pelajaran. Kemudian hasrat dia nak sambung belajar dekat sekolah swasta memang tidak kesampaian lah. Sebab apa? Sebab ibu dia tidak mampu. Okey, kemudian Zaha ni juga dirasa bertuah sebab pakcik dia bukan saja memahami minat dia tapi menyuburkan lagi minat dia dalam bidang pertukangan. Itu plot permulaan, maknanya mula-mula cerita tu bagaimana. Okey, kemudian kita lihat pula perkembangan cerita. Okey, macam mana yang dikatakan perkembangan cerita ini? Okey, Zaha dia berasa gembira apabila permohonannya untuk memasuki IKM berjaya. Okey, dia ditawarkan kursus pertukangan perabot di IKM Sungai Petani. Mak dia pun rasa gembira. Okey, tapi Suhaili ni pandang rendah pada lulusan IKM. Okey, kerana menurut Suhaili, lulusan IKM ni tiada masa depan. Okey, kemudian perkembangan apa lagi? Okey, Zaha dia melihat seorang lelaki tampan sedang menanti Suhaili. Okey, Pak Yusof dia menghantar Zaha untuk mendaftar diri di IKM dengan menaiki teksi Pak Usid. Okey, ini pun plot perkembangan cerita. Okey, di IKM, Zaha dia berkenalan dengan Norimi, gadis dari Johor Bahru. Okey, yang mengikuti kursus lukisan seni bina. Okey, mereka berkawan baik. Okey, sepanjang mengikuti kursus, Zaha dia gigih melaksanakan tugas dia dengan teliti. Kemudian Zaha dia memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan dia. Okey, dia menjalani latihan di kilang perabot di Kamunting, Perak. Okey, kemudian menunjukkan prestasi yang membanggakan. Okey, sehingga mendapat pujian daripada pihak pengurusan kilang tersebut. Okay, kita lihat pula plot perumitan.
yang menunjukkan konflik lah, yang menunjukkan rumit kat situ. Okey, yang pertama ni Zahar dia berat rasa tangan dia tu nak menyuap nasi yang dihidangkan oleh Mak Temah. Sebab apa? Okey, sebab juadah tu dibawa oleh Mak Temah ni dari rumah Suhaili. Okey, kemudian Zahar diterima sepucuk surat kiriman Suhaili yang minta mereka putuslah, meleraikan hubungan mereka, minta putus. Okey, kemudian Zahar berdebar-debar apabila mahu menemui penolong ketua unit pemasaran di kilang tersebut kerana dia belum mengenalinya. Okey, ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan plot perumitan ataupun konflik. Okey, kita lihat pula plot kemuncak ataupun climax. Okey, kemuncak yang pertama dia menunjukkan Zahar yang berjaya menamatkan kursusnya dengan cemerlang telah membuat keputusan untuk mendirikan bengkel perabotnya. Okey, di mana? Di atas tanah milik ibunya. Okey, kemudian dia dapat bantuan pinjaman sebanyak 10,000 daripada Mara. Okey, kemudian dapat lagi sumbangan daripada pakcik dia, Pak Yusof, iaitu RM5,000 untuk membina sebuah bengkel yang lengkap dengan mesin utama. Okey, itu plot kemuncak. Okey, kemuncak cerita. Okey, kemudian dengan bantuan orang kampung dan rakan-rakan Zahar seperti Bakar, Rahim, Isa dan Samad, bengkel tersebut berjaya didirikan. Okey, peleraian. Peleraian ni maksudnya pengakhiran cerita. Maknanya cerita tu berakhir bagaimana. Okey, bengkel perabot Zahar, bengkel perabot meniti impian. Kenapa tajuk novel ini meniti impian? Okey, sebab nama bengkel Zahar tersebut makin dikenali setelah rencana tentang bengkel tersebut tersiar dalam akhbar harian kebangsaan. Okey, walaupun impian Zahar telah menjadi kenyataan, tapi Zahar ni dia tetap terus berusaha. Okey, maknanya berusaha tanpa jemu. Okey, kemudian beberapa orang peniaga perabot turut memasarkan perabot yang dikeluarkan oleh bengkel Zahar. Okey, pihak Mara juga. Okay, pihak Mara juga sedia membantu memasarkan perabot Zahar. Okay, Suhaili dan Noremi mengucapkan tahniah atas kejayaan Zahar membuka bengkel tersebut. Okay, Zahar dia akan bawa ibunya dan pakciknya ke majlis penyampaian sijil pada bulan hadapan. Okay, itulah peleraian cerita, pengakhiran cerita dia, ya. Okay, teknik plot. Okay, teknik plot ada teknik pemberian, ada teknik dialog, imbas kembali, monolog dalaman, ada teknik imbas muka dan teknik suspend. Okay, cikgu ada bagi pernyataan sedikit kat sini. Okay, kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa usaha yang jitu. Okey, betul tak? Kejayaan tu dia tak akan datang dengan sendiri kalau kita tidak berusaha. Okey, kalau kita malas berusaha, memang kita tak akan dapat kejayaan. Okey, peribahasa hari ini. Seperti bunga raya kembang pagi. Maksudnya muka yang merah padam kerana marah. Okey, jadi kita dah belajarlah. Hari ini kita hanya kupas tentang tema dan persoalan. Okey, kemudian watak dan pewatakan. Okey, ada watak Zahar, Pak Yusof, Suhaili, Noremi dan juga Razali, dan dia punya pewatakan yang bagaimana. Okey, kemudian kita dah tengok juga dia punya plot cerita dan juga teknik plot. Okey, jadi selebihnya kita akan sambung di kelas akan datang. Okey, jadi itu sahaja. Okey, rajin-rajinlah membaca supaya menjadi bangsa yang berjaya. Okey, jadi kita jumpa lagi di kelas akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye.